dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Saya melancarkan buku Abah Teguh Kita Bersama. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya berasa amat terharu dengan penghasilan sebuah buku yang merakamkan sejarah hidup saya sejak zaman kecil, remaja, hinggalah ke hari tua pada hari ini. Banyak gambar-gambar yang terakam dalam buku ini yang saya diberi peluang untuk meneliti awal, yang mengimbau kenangan manis saya bersama dengan keluarga tercinta, bersama dengan rakan-rakan, sahabat handai dan taulan, dan juga orang-orang yang saya temui sejak dahulu hinggalah ke hari ini. Saya dibentuk dari awal oleh keluarga saya yang memangnya kuat pegangan agamanya. Dan kehidupan kami yang ada adalah amat sederhana. Almarhum ayahanda saya adalah seorang guru agama, dan beliau bersama dengan bonda telah banyak membentuk kepribadian saya dan adik-beradik yang lain dengan didikan agama. Kami mempunyai 46 orang adik-beradik. Mungkin yang terbesar di dunia kalau saya boleh sebutkan. Kami mungkin miskin harta, tetapi kaya dengan ilmu dan adab serta budi pekerti yang terbentuk hasil daripada didikan ayahanda dan bonda yang memang sentiasa amat menitik beratkan soal akhlak yang mulia. Di zaman kanak-kanak saya menjalani kehidupan biasa yang kadang-kadang terpaksa melalui zaman yang agak sukar, kerana keluarga saya bukanlah keluarga yang berada. Seperti ramai yang lain, saya juga pernah merasai kesukaran hidup di kampung yang memang serba kekurangan. Kami kadang-kadang bergantung kepada hasil tumbuhan dan tanaman yang ada di sekeliling rumah untuk dijadikan makanan. Cerita ini saya selalu ulang waktu saya berjumpa dengan pegawai-pegawai ketua seusaha kementerian. Menceritakan bukan soal saya tetapi soal kehidupan manusia. Saya ingat waktu masih kecil lagi, duduk di kampung, di rumah yang telah dibina oleh handa saya. Di belakang rumah tu, Abang Rais, hutan belantara. Tidak seperti sekarang. Jadi kalau sekiranya tak cukup bahan-bahan untuk makan, kita tahu di mana kita nak pergi. Pergi ke belakang. Masuk ke hutan, pertamanya carilah sayur, apa sayur yang biasa kita jumpa, ya, pucuk paku. Jalan lagi kalau ke dalam pokok getah yang sudah tumbang kering, di atasnya penuh dengan cendawan. Cendawan tu kukuh. Kita ambil pisau dan pungut cendawan kukuh tu, basuh, bawa balik ke rumah, dan bonda nanti akan memasak. Yang paling sedap, masak lemak cili padi dengan ikan kering dan cendawan terkukuh. Isteri saya pandai masak. Saya menceritakan inilah tentang ujian getir yang saya kira telah pun mencorak
kehidupan saya yang saya kira amat sederhana dan juga memperkokohkan lagi keimanan dan kepercayaan saya kepada Tuhan Allah Subhanahu wa taala dan penghormatan saya kepada alam ciptaannya. Sejarah hidup saya bermula sebagai seorang pemuda biasa hingga sampai menjadi seorang Perdana Menteri. Iaitu satu kedudukan yang tidak pernah saya impikan dalam hidup saya sejak dahulu sampailah ke sekarang ini. I don't really believe it. Perjalanan saya untuk sampai ke satu peringkat di situ pula bukanlah suatu perkara yang mudah. Banyak liku dan juga jatuh bangun yang saya telah lalui dalam perjuangan untuk menegakkan sebuah prinsip dan perkara yang hak. Saya hadapi semua dugaan dan cabaran ini atas kesedaran bahawa hidup kita ini hanya sementara. Ini soal duniawi saja. Yang penting ialah ukhrawi. Ini adalah satu ujian dalam perjalanan kita untuk menuju yang abadi. Sebagai seorang Islam, yang penting dalam kehidupan di dunia yang fana ini ialah kita mesti lakukan perkara yang betul. Itu perkara yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke atas kita. Allah berkata setiap yang bernafas akan mati. Kullu nafsin za'iqatul maut. Dan ada sambungan ayat yang mengatakan fa iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau dah sampai masa ajal tak boleh dilambatkan ataupun dipercepatkan walau satu saat. Pergilah. Qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi prinsip saya seperti yang dianjurkan oleh agama kita ialah amal ma'ruf, nahi mungkar. Jangan kita lihat sesuatu kemungkaran berlaku, maka menjadi kewajipan bagi kita untuk mencegahnya. Dengan suatu niat untuk memperbetulkan keadaan, walaupun ia mungkin mempunyai kesan ke atas pangkat ataupun darjat dan kedudukan kita. Dan bagi saya ini tidak mengapa, kerana yang penting ialah kita melaksanakan amanah dan tanggungjawab kita ini di sisi Allah Subhanahu wa taala itu yang paling utamanya. Dan kita sebagai hamba-Nya hendaklah sentiasa redha dengan ketentuannya. Mungkin telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala atas sebab prinsip perjuangan saya untuk menegakkan bersama-sama dengan rakan-rakan seperjuangan yang lain, saya telah pun diberikan sebuah amanah yang cukup besar untuk memimpin negara di waktu pandemik. Saya ucap terima kasih pada Kak Zuraida. Saya panggil Kak, pada orang lain pun Kak, tapi saya fikir saya agak lebih tua daripada dia. Dengan Dato' Rashid sebentar tadi yang telah menceritakan sebahagian daripada sejarah saya berkaitan dengan kehidupan saya dan juga apa yang berlaku waktu saya mengangkat sumpah sebagai Perdana Menteri pada 1 hari bulan Mac 2020. 18 hari selepas itu lockdown. That's where the whole story starts atau begin. Saya, bagaimana kita tahu, diletakkan dalam satu keadaan di mana saya terpaksa mengemudi negara dalam waktu yang paling sukar sekali. Tidak pernah berlaku dalam sejarah negara kita, malahan dalam sejarah dunia sekalipun, kerana isu pandemik COVID-19 tak pernah berlaku sebelum daripada ini. Dan ini merupakan satu krisis yang kita tahu telah mengancam nyawa dan kehidupan rakyat pada skala yang amat besar dan dia berlarutan untuk satu tempoh yang panjang sampai kalah
di saat ini. Kalau boleh saya katakan, menjadi Perdana Menteri dalam tempoh pandemik itu merupakan satu episod yang paling sukar dalam sejarah politik saya. I've gone through the whole phases of my political life. Pada awal menjadi ahli politik, naik turun itu perkara biasa. Cabaran tidak berhenti-henti. Dan kalau saya boleh katakan, pengorbanan itu tidak terhenti sepanjang masa. Sacrifice has become part of my life, part and parcel of our life. Tetapi detik peristiwa waktu saya memegang tampuk pentadbiran negara sebagai Perdana Menteri untuk menguruskan suatu wabak pandemik yang luar biasa, ini satu perkara yang memberikan saya satu pengalaman mungkin tak pernah saya dapat di masa-masa yang akan datang. Saya mempengusikan mesyuarat Majlis Keselamatan Negara hampir setiap hari. Mempengusikan mesyuarat, tapi dalam tak mempengusikan mesyuarat, menguruskan hal-hal yang berkaitan dengan COVID. Siang malam. Biasanya mesyuarat itu siang sampai ke malam, tapi sambung lagi sampai ke subuh. Untuk mendapat laporan-laporan terkini daripada Ketua Pengarah Kesihatan, Menteri Kesihatan, lepas itu KJ sebagai Menteri Mosti dan sebagainya. Untuk apa? Tetapi ianya pasti tidak lain dan tidak bukan untuk apa yang diistilahkan maslahah ammah, untuk memelihara kesejahteraan rakyat supaya jangan ada nyawa rakyat kita seorang pun terkorban. Saya sedih bila yang terkini masih ada yang terkesan dan meninggal dunia disebabkan wabak ini masih belum selesai. Apalagi masalah yang berkaitan dengan soal kehidupan. It is about life and about livelihood. Kesannya ialah ribuan orang tidak dapat pekerjaan, hidup susah, menderita, menjadi lebih miskin, ada yang mungkin papa. Sampai kerajaan terpaksa mengeluarkan sebuah peruntukan yang terbesar dalam sejarah dunia dan sejarah negara kita lah, 530 bilion, dan masih berterusan sampai sekarang untuk menentukan rakyat kita boleh hidup dan ada makanan di atas meja mereka. Apapun saya dan rakan-rakan dalam kabinet pada waktu itu dan hingga sekarang ini saya lihat masih memberikan tumpuan dan keutamaan pada usaha untuk menyelamatkan nyawa rakyat dan melindungi kehidupan mereka. Mungkin apa yang saya lakukan sepanjang saya berkhidmat sebagai Perdana Menteri, walaupun hanya untuk satu tempoh yang singkat, mempunyai kesan yang agak mendalam dari segi kehidupan rakyat kita. Mereka nampaknya menghargai apa yang kerajaan dan khususnya saya dan pimpinan yang ada telah lakukan untuk melindungi nyawa dan kehidupan mereka. Maka itulah agaknya mereka memanggil saya Abah. Dalam satu penulisan kata, I refer myself to Abah. I did not refer myself to Abah. They call me Abah. Walaupun wajah saya taklah seabah mana pun, masih muda 74 tahun, Bang Rais. Tapi tak apa, kerana saya anggap itu adalah suatu penghormatan. Bukan dibentuk, tapi lahir secara organik. Saya fikir mulanya ialah waktu pilihan raya di negeri Sabah. Dia kata, Abah sayang Sabah, Sabah sayang Abah. Kita menang di pilihan raya di negeri Sabah, maka lepas itu dia beransur-ansur masuk ke Semenanjung dan orang Semenanjung pun panggil saya Abah. Yang tua panggil Abah, yang muda dan anak-anak pun panggil saya Abah. Saya pun panggil ayahanda saya pun Abah. Tapi anak saya di sini panggil saya Ayah. Whatever it is. Jadi inilah satu bagi saya penghormatan dan saya ucapkan terima kasih. Dan atas sebab itu saya yakin dan percaya mungkin yang mendapat ilham yang telah menulis buku ini bersama dengan Dato' Rashid dan lain-lain rakan dalam Ummah Aid Foundation, saya nak mengucapkan terima kasih
dan penghargaan yang setinggi-tingginya di atas penghasilan suatu biografi bergambar mengenai saya ini. Sebagai seorang manusia biasa, saya tentunya tidak berada dalam kedudukan saya pada hari ini tanpa didikan dan asuhan kedua-dua ayahanda saya dan bonda saya, serta sokongan dan dorongan yang saya terima daripada seluruh keluarga saya, terutamanya isteri tercinta saya, Nuraini, anak-anak saya, adik-beradik, dan sentiasa bersama-sama saya di waktu susah dan waktu senang. Sebagai seorang insan, saya pastinya ada banyak kelemahan dan juga kekurangan, tetapi berkat sokongan dan pengorbanan ahli keluarga serta sahabat handai, maka alhamdulillah saya diberikan kekuatan untuk meneruskan perjuangan saya. Dan saya ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan terima kasih saya pada mereka semua. Terima kasih yang tidak terhingga saya ucapkan.